Bukan apabila hendak mandi. Tadi kita terjemahkan ketika hendak mandi. Dia kata indah tidak semesti mana ketika hendak, sebelum. Indah boleh juga dengan makna ketika sedang berlaku mandi. Indah juga orang guna ketika selepas tu, dekat dengan selepas mandi tu selalu. Indah juga. Indah tu luas. Perkataan indah tu dia boleh pergi sebelum, tengah dan selepas sikit. Boleh berlaku. Dengan sebab itu kita kata lagu tu. Demikian juga tersebut di dalam hadis bab ini perkataan idza ightasala. Kalau kita tengok hadis ni kan. Kalau kita tengok hadis ni, Nabi SAW idza ightasala minal janabah. Idza ightasala. Kita terjemah Nabi SAW apabila hendak mandi. Dia kata tidak gitu. Idza ightasala. Takdirnya ialah idza faragha minal ightisal. Apabila beliau selesai mandi. Nabi SAW apabila selesai mandi, dia akan minta sesuatu seperti al-hilab. Gitu. Bila selesai mandi, hilab ni apa ni? Wangi-wangi Sebab ketika tu baru guna sabun nak pakai wangi-wangi Lepas cuci molek baru pakai wangi-wangi Bila selesai mandi, kita tahu mana ightasala tu pakai mandi. Selesai. Bila selesai. Lepas tu di sini Imam Bukhari ambil indah. Nak ayat selepas tu, bukan nak ayat sebelum. Tak apalah. Walaupun arti asal al-hilab ialah bekas tertentu, dan itulah yang lebih popular di kalangan ahli bahasa, namun Bukhari tidak memaksudkannya. Bukhari tak maksud bekas tu. Dia maksudnya wangi-wangian. Itu kata Cindy. Bila selesai mandi, dia minta tu lepas mandi. Yang ke-8, ini pendapat orang kemudian berlaku. Pada pandangan Al-Muhaddith Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia ni orang Kashmir kan, orang berbuk dah ni. Dia orang sana. Dan alim besar dalam hadis ni. Al-hilab di sini, kata dia, memang dipakai oleh Imam Bukhari dengan arti asalnya yang popular itu. Memang hak tu. Hilab tu mana bekas. Bekas susu, kata dia. Orang buah susu tu. Hak tu dah, kata dia. Tetapi maksud beliau ialah untuk menyatakan taqabul tadad. Tu. Untuk menyatakan taqabul tadad, iaitu hubungan perlawanan di antaranya dengan perkataan aktib selepasnya. Ni payah sikitlah. Rumit sikitlah. Dia kata lawan. Di sini hilab atau aktib, bukan nak kata atau ni sebagai pilihan. Dah. Nak kayak lawan. Hilab ataupun aktib. Sebab kita kata manusia sama ada yang jelek ataupun yang buta kena semaya. Hak Islam. Nak ayat hukum wajib semaya tu kena atas kedua-dua. Gitu. Bukan atas salah satu atau tu. Tidak makna begitu. Supaya juga di sini. Nak rayaknya jelek dengan buta tu kan lawan, berlawan Supaya juga di sini. Hilab tu dia kata apabila bubuh dalam bekas, awak perah susu saat ni, mestilah bekas tu dia ada kesan dia sikit sebanyak. Minyak kau sikit, bau hamih kau. Hak bau hamih minyak ni kau tak sedap tu, hak tu. Nah, ada dalam bekas tu. Tapi mungkin orang kata, lepas tu air hak sudah ada bau lagu lain sikit ni, bau hamih kau, minyak kau nampak datang dia, boleh kau kita guna untuk buat mandi junub? Imam Bukhari nak ayat boleh. Hak ni arah hak tak molek, arah hak kita kata busuk lah, boleh. Sebab apa? Masih lagi air yang suci dan tidak mengubah hakikat air itu. Tidak kata jadi air susu, bekas susu. Ini memang Bukhari nak rayaknya kalau seseorang ni nak mandi, tidak semesti dia mandi junub, tidak semesti dia kena cari satu bekas yang bersih. Tak pernah digunakan untuk apa-apa. Dah. Kalau guna untuk apa-apa, untuk buat uli tepung ke, misalnya untuk buat benda-benda lain, dan bekas dia tu ada sikit sebanyak, kalau kita guna, sah mandi kita. Begitu juga kalau bekas tu bekas wangi. Bekas wangi. Ataupun kita bubuh sesuatu yang wangi. Itu adalah kau sedap kan? Sah juga mandi kita. Air tu boleh menyucikan juga. Dia nak rayak dua kali. Ni, sini. Nak rayak bab mandi, bukan selepas mandi, sebelum mandi, dok.
Nak ayat benda tu kalau kita guna, boleh kedua, sah kedua. Walaupun hak ni kurang selesa sikit lah, kita kata lepas pada tu minyak sikit tubuh kita, ataupun bau hamil, alah kau tak sedap. Hak bau wangi, alah kau sedap. Hak dua perkara yang berlawanan. Kedua-dua yang berlawanan ini, kalau seseorang tu guna air yang ada di dalamnya, sah, boleh mandi dia, suci dia. Hak tu nak ayak bau lebih tepat, kata dia. Sebab ni duk cara bak mandi ni, nak ayak kau sah kau tidak ni, air ni dah berubah sikit ni, sah kau tidak? Dia nak ayatnya sah, boleh. Tengok halus tu kan, perhatian dia tu, pengamatan dia tu halus. Ni taqabul tadad, orang panggil taqabul tadad. Ada kalanya disebut tu untuk nak ayat, hukum dia sama. Sebab kita kata tadi lah, orang Islam sama ada buta ataupun jelek, kena mak sembahyang. Nak ayat kewajipan sembahyang tu kena atas kedua-dua yang berlawanan sifatnya tadi. Satu buta, satu jelek. Tapi hukum kena sembahyang tu kena kedua. Hak ni pun air tu suci, walaupun hak ni nampak kurang molek sikit. Hak ni nampak alah kesedap lebih daripada air biasa. Tapi kedua-duanya sah digunakan dan boleh menyucikan. Hak tu hak nak. Jadi supaya jamai dulu. Tak ada blue. Apa perlu? 50. Untuk awak mandi. Boleh. Mana boleh tu? Boleh. Sebab apa? Kalau orang kata, orang nak mungkin nak bahas sikitnya, kalau dalam mazhab Syafi'i lah, sebab dia tak boleh, dia kena air tuling kan. Masalahnya orang mati tu mandi tu lagu mana? Dia bubuh kapur, bubuh berdarah tu, gapa tu lagu mana? Ini menunjukkan kalau capuk tu tak apa, boleh menyucikan. Hak ni pula betul. Hak ni pula betul. Kena ke dulu? Tak kena? Dia tak kena budak baru ni. Dia pulah-pulah gitu dah. Dia macam akar gitu dah. Tomi kulit mandi aku. Yang ke-9 kita tengok. Yang ke-9, sesetengah ulama termasuk antara yang berpendapat gini ialah Al-Muhibbut Tabari. Berpendapat bukan pewangi yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari dengan perkataan Al-Hilab dan At-Tib di sini, tetapi Al-Hilab dipakai beliau dengan arti air yang terdapat di dalamnya atau di dalam bekas-bekas seumpamanya. Dan At-Tib pula dipakai beliau dengan arti membersihkan tubuh badan daripada kekotoran aini dan hukmi ketika mandi janabah, sehingga seseorang itu menjadi wangi zahir dan batin. Itu maksudnya. Al-Hilab tu mana air, At-Tib tu mana usaha kita gonyo ataupun buat sehingga jadi suci, jadi bersih, jadi wangi. Hak tu At-Tib, bukan air wangi suku dak. Dia kata perbuatan kita tu mewangikan tubuh kita, mandi tu. Hak tu dia bagi. Yang ke-10, ada juga ulama berpendapat tujuan Imam Bukhari dengan bab ini bukan untuk menyatakan apa yang diguna Rasulullah SAW semasa mandi janabah, tetapi apa yang dipersiapkan oleh beliau untuk selepas mandinya. Untuk selepas mandinya. Golongan ini mengatakan Al-Hilab adalah bekas pewangi dan At-Tib pula adalah pewangi itu sendiri. Hak duduk dalam bekas tu. Ada kalanya Nabi sebut bekas, ada kalanya Nabi sebut pewangi itu sendiri. Dia akan minta lah cadar lepas pada dia mandi, dia nak comot hak tu selalu. Gitu. Kalau kita bedok dalam ni. Sebab bedok kau gapo kau, yalah belakang. Maksudnya ialah sebelum mandi Rasulullah akan meminta bekas pewangi atau pewangi itu tanpa menyebutkan bekasnya. Yang ke-11, ini pendapat Maulana Gangguhi, Rashid Ahmad Gangguhi. Ni orang alim besar juga ni. Dalam sanad Bukhari kita ni, siapa ke dia juga ni? Siapa ke dia? Dia sezaman, seangkatan saya rapat lah dengan Qasim Nanutwi, pengasas Darul Ulum Deoban. Dia ni pun Lami'ud Darari tu, syarah Bukhari tu dia. Syarah Bukhari 10 jilid dia lah. Tapi ditulis oleh anak murid dia. Anak murid dia tu ayah kepada Syekh Zakaria, namanya Muhammad Yahya. Dia syarah dalam bahasa Urdu seperti kita ni lah, gurau dalam bahasa Melayu. Anak murid ni tulis dalam bahasa Arab. Jadilah kitab Lami'ud Darari. Lami'ud Darari tu memang istimewa lah. Syarah tu dia cari tepat-tepat yang hak rumit-rumit. Bukan semua dia syarah dia pilih itu pun 10 jilid. Macam Anwar Shah Kashmiri tadi,